Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi dapat bersama untuk kita meneruskan kuliah bicaraan nur kita. Kita masih lagi berada di bawah tajuk mereka-mereka yang mendapat nur hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang ketiga yang mereka mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah hati yang sentiasa mengharapkan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-38 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Mereka mengerjakan semua ini supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka lagi dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tidak terhitung. Jadi di antara mereka yang sentiasa mengingati Allah, hati dia ingat kepada Allah, jiwa dia tenang, tatma'innul qulub, yang mempunyai hati yang mutmainnah, yang sentiasa redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perkara yang dia lakukan, dia sentiasa mengharapkan kurnia yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kurnia yang diharapkan oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka ni mengharapkan balasan yang terbaik daripada apa yang mereka kerjakan. Amal soleh yang mereka lakukan, kebajikan yang mereka melakukan tidak lain tidak bukan semata-mata mereka nak mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8, a'udzubillahi الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Maka sesiapa yang membuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya, dan sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, maka akan dilihatnya. Di sini nak menyatakan kepada kita bahawa kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat semua perbuatan, amalan, pekerjaan kita semuanya mendapat hitungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik ataupun jahat. Nauzubillah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Muhammad ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini janji Allah. Apa Allah Subhanahu Wa Taala berjanji? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, man amila salihan fali nafsi. Siapa buat baik, siapa melakukan ketaatan kepada Allah, fali nafsi. Allah Taala kata untuk diri dia sendiri. Begitu juga waman asaa fa alaiha. Siapa yang melakukan kejahatan, derhaka kepada Allah, buat maksiat, maka kejahatan itu kembali kepada diri mereka juga. Kebaikan yang kita buat, kejahatan yang kita buat, ketaatan yang kita buat, kemaksiatan yang kita buat, semuanya akan kembali kepada diri kita. Kita akan mendapat balasan daripada apa yang kita kerjakan. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah sekali-kali tidak akan menzalimi hamba dia. Yang keduanya, kurnia yang diharapkan oleh mereka-mereka yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengharapkan pahala yang lebih berlipat kali ganda daripada Allah.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sesiapa yang membawa amal kebajikan, siapa yang buat baik, amal kebajikan, dia buat sekali je, maka Allah beri dia 10 kali ganda. Itu tengok kelebihan buat amal soleh. Kelebihan kita melakukan kebaikan, kebajikan di sisi Allah. Buat satu, Allah Ta'ala akan gandakan 10 kali. Wa man jaa bil sayyi'ah, wa man jaa bis sayyi'ah, sesiapa yang membawa amal kejahatan, fala yujza illa mislaha, maka dia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya. Siapa buat jahat satu, maka dia akan dibalas dengan satu kejahatan. Tapi berbeza dengan kebaikan. Kita buat satu, Allah Ta'ala bagi 10 kali ganda. Subhanallah. Bagaimana kita melihat yang ketiganya, orang yang sentiasa mengharapkan balasan daripada Allah ini ialah dia mengharapkan rezeki, kelapangan rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan beri rezeki dia berlimpah kali ganda, di luar jangkaan. Ya Razak, Allah yang maha kurniakan, Allah yang maha pengurnia, Allah yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Bagaimana kita kata kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena sentiasa berusaha mencari, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa berusaha demi berusaha. Kita nak buat semua makin baik. Nak tanam, nak cari pahala. Sesungguhnya orang-orang yang mengejar cahaya Allah. Sesungguhnya orang yang mengejar cahaya Allah dan orang yang mengharapkan pengharapan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan omong-omong kosong saja, tetapi mereka ini sentiasa berusaha. Mereka ini fastabiqul khairat, sentiasa berlumba-lumba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka ni golongan yang yakin kepada Allah bahawa balasan hanya Allah yang akan beri kepada mereka. Bagaimana Nabi SAW bersabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, sesungguhnya dikata Allah Subhanahu wa taala, a'dastu li'ibadiyas salihin, Allah Taala telah menyediakan kepada hamba-hamba aku yang beramal soleh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang taat kepada Allah. Sentiasa siapa yang sanggup susah kerana Allah, dia sanggup bangun malam, dia sanggup bersusah payah, dia sanggup orang lain duduk sedap, dia sanggup susah-susah sebab dia nak semata-mata mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala berjanji kepada golongan-golongan yang melakukan amalan soleh ini, mala ainun ra'at, Allah Ta'ala akan janjikan syurga kepada mereka. Dia kata nikmat yang belum pernah dilihat. Kemudian wala uzunun sami'at, dan nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga, wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, dan benda yang tidak pernah terlintas pun di hati-hati manusia. Subhanallah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi benda lagi kita nak tunggu? Dah kita tahu dah bahawa Allah akan memberi balasan yang terbaik kepada kita. Subhanallah. Apa lagi kita nak tunggu? Sebab itulah kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh bertangguh. Kita tidak boleh bertangguh. Kita kena sentiasa berusaha menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ni sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti sentiasa mencari jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dalam satu hadis, daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Zar, an Abi Zar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun
fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah hadis sahih. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abi Zar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia kata, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi ada kewajipan bersedekah untuk setiap persendian tulang. Setiap pagi itu ada sedekah. Setiap persendian tulang yang ada pada diri kita ini adalah sedekah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa kullu tasbihatin sadaqah. Tasbih. Apa makna tasbih? Subhanallah. 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 Maha suci Allah. Bertasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Setiap perkataan tasbih yang kita keluarkan daripada mulut kita itu adalah sedekah. Kemudian Nabi sebut lagi wa kullu tahmidatin sadaqah. Tahmid juga adalah sedekah. Alhamdulillah. Kita puji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Hidup kita sentiasa memuji Allah. Bagaimana di zaman Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Umar mendengar seorang sahabat lah, ketika dia berdoa, dia kata, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Sehingga kan Sayyidina Umar tanya, dia kata, dah guana doa ni, minta jadi golongan yang sedikit, sedangkan orang nak jadi golongan yang kaya, golongan yang ramai. Dia kata, aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sangat, dia kata, di kalangan hamba-hamba aku ini yang bersyukur. Cuba kita tanyalah diri kita. Kita bangun pagi, alhamdulillah. Kita boleh bertahajud. Kita boleh sembahyang duha. Kita boleh bertasbih, bertahmid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, wa kullu takbir wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap-tiap tahlil itu sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita bertahlil. Tidak ada Tuhan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serah jiwa dan raga kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Suruh benda baik pun adalah sedekah. Tengok. Jadi di antara amalan soleh kita yang kita buat ialah sedekah. Suruh orang buat baik. Ajak anak-anak sembahyang berjemaah. Nak buat baik dalam rumah tangga. Kita sucikan, kita bersih rumah tangga kita. Kita masak bersama-sama. Kita menasihati anak kita. Sebab kita ada anak, kita kena nasihati anak kita. Kita kena sentiasa santuni anak-anak kita. Kita kena sentiasa dekati anak-anak kita. Kadang-kadang kita rasa bila dah anak kita remaja ni, kita tak dekati mereka. Kita kata tak apalah, biarkan. Sedangkan anak remaja ni kita kena duduk dengan dia. Tak lelak sangat dia duduk dalam bilik saja-saja. Kita panggil dia bersama dengan kita, kita bercakap. Kadang-kadang kita melihat dalam keluarga ini, bagaimana adik kakak muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam keadaan kita pandemik COVID-19 inilah. Sebenarnya ramai di luar sana yang ada masalah kekeluargaan, yang ada masalah rumah tangga. Kadang-kadang kita melihat orang lelaki lah, orang perempuan duduk dalam rumah, orang lelaki biasa keluar rumah. Kadang-kadang ada di kalangan suami-suami kita ni, dia melebihkan orang lain lebih daripada isteri dia. Duit tu kalau dengan isteri dia sayang sangat. Apa sayang dengan isteri? Tapi kalau dengan orang puan lain di luar sana, dia tak sayang pun. Adik akak lah, kakak akak lah, nenek akak tak tahulah ada kedok.
Jadi maknanya kita kena muhasabah. Muhasabah. Kena berbincang di antara suami isteri. Kadang-kadang isteri menangis telefon, "Ustazah, nak buat gana." Sabar. Ustazah berkata gana sabar. Ya Ustazah sabar dah. Daripada lama setahun dah Ustazah. Sampai bila kita nak sabar? Sabar. Sebab hidup ini adalah sukar, kena sabar. Sebab ujian Allah Ta'ala bagi ke kita macam-macam. Sebab itulah Nabi SAW, dia ajar zikir-zikir ini supaya hati kita tenang. Supaya kita sandarkan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tahu dah Allah yang alim. Allah maha mengetahui bahawa manusia ni tak mampu bersendirian. Kadang-kadang kita sandar dengan suami pun, kadang-kadang suami itu mengecewakan kita. Kadang-kadang suami dia sandar dengan isteri, kadang-kadang isteri itu mengecewakan dia. Jadi yang terbaik Nabi SAW ajar kepada kita zikir-zikir ini yang boleh mana yang menghidupkan jiwa kita, yang menghidupkan hati kita, yang rasa ya Allah ya Tuhanku, betapa sayangnya Mu kepada aku ya Allah, Mu uji aku demi Mu uji aku. Itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba Dia, sebab Dia nak suruh hamba ni ingat semua ke Dia. Siang malam, fi sabah, fil lail, fil nahar, fil masa, kena ingat semua. Kadang-kadang kita rasa kita ni hebat dah, tapi bila Tuhan uji sikit je, subhanallah, sebenarnya kita tak hebat pun. Sebab itulah dalam masyarakat kita kena adanya amal ma'ruf, suruh buat baik. Bermula daripada dalam rumah. Ustazah suka sebut bermula daripada dalam rumah kita. Kebaikan itu bermula daripada diri kita, fardun, diri kita. InsyaAllah kita sebagai ibu, kita sebagai kata orang suri dalam rumah tangga, kitalah yang akan menentukan insya-Allah rumah tangga kita. Jadi bagaimana Nabi kata, kita suruh benda yang baik itu adalah bersedekah juga. Wan nahyun anil munkari sedekah. Mencegah kemungkaran juga sedekah. Kemungkaran ni jangan kita nampak di luar saja kemungkaran. Sebenarnya dalam rumah pun banyak kemungkaran. Kadang-kadang anak kita dengar telefonnya, entah apa-apa dia tengok. Dengan masanya kita tengok daripada pagi sampai petang. Dengan telefon je. Ya Allah, apa salah kita santuni dia? Kita cegah sikit anak kita buat tu. Kita ajak dia baca Quran. Kita ajak dia baca hadis. Kita buat tazkirah sekejap. Kita sekejap je masa kita ambil 15 minit je. Tak lama pun. Kadang-kadang kita rasa tak sempat dan sebagainya. Itu adalah kealpaan kita dalam kita mengisi masa. Jadi kita mencegah kemungkaran ini banyaklah. Kalau kita tengok kemungkaran ini, kita jangan tengok benda jauh kemungkaran ini. Kadang-kadang kemungkaran itu ada pada diri kita sendiri. Kita kena sentiasa bermuhasabah. Sebab sebab Sayyidina Umar kata, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa yujzi'u min salika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Bagaimana Nabi kata? Semua itu dapat digabungkan. Semua tadi, tasbih tadi, tahmid tadi, tahlil, apa-apa, takbir itu, semua amalan tadi boleh dapat digabungkan, dikata, dengan hanya mengerjakan 2 rakaat yang kamu lakukan pada waktu duha. Subhanallah. Kita duduk sekejap. Kita kata kita duduk sekejap, kita bertahmid, kita bertahlil, kita bertakbir, kita bertasbih. Kita membesarkan diri kita di hadapan Allah, kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa betapa hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini, yang bicara An-Nur yang ke-15 ini dapat mengetuk hati-hati kita untuk lebih lagi kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hati-hati yang sentiasa hidup, hati-hati yang mutmainnah, hati-hati yang sentiasa mencari ketenangan, hati-hati yang sentiasa ikat diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lupa beristighfar kepada Allah, jangan kita lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda itulah yang dapat mengikat ketakwaan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita melihat anak
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi ibadatnya Siti Fatimah. Siti Fatimah radhiyallahu anha, bagaimana dia adalah anak yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan anak dia Hasan, ketika Siti Fatimah bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Hasan kata kepada mak dia, dia kata, wahai ibu, aku tengok kamu sujud, kamu rokok sepanjang malam. Kita tengok betapa Siti Fatimah isteri anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa bangun malam. Dan Siti Fatimah ni mengikut riwayatnya umur dia tak panjang pun. Ada kata 27 hingga 28 tahun saja. Tapi kita, subhanallah, benda yang kita buat seusia kita yang masih panjang umur. Ustazah 48. Mungkin adik kakak umur tu. Tapi tak apalah. Usia itu adalah milik Allah. Usia itu adalah milik Allah. Kita nak ke tak ambuh ke kadar usia yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita ini, kita buatlah perkara-perkara yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku ya Allah, ampunilah suamiku ya Allah, ampunilah kedua ibu bapaku ya Allah, ampunilah seluruh kaum kerabatku ya Allah, ampunlah muslimin dan muslimat. Siti Fatimah tadi dia sentiasa berdoa untuk orang-orang Islam, orang-orang yang Islam lelaki, perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita begitu juga, kita solat hajat memohon Allah melindungi kita semua daripada musibah COVID-19 yang mana kita tengok subhanallah, Allah sentiasa uji kita lagi. Jadi banyak lagi lah perkara-perkara yang akan kita hadapi dalam kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang fana ini. Tapi kita kena yakin dan kita kena ingat bahawa kita ada Allah. Allah yang sentiasa wujud, Allah yang sentiasa baqa, Allah yang sentiasa qidam. Subhanallah. Allah lah tempat pergantungan kita, Allah lah tempat munajat kita, Allah lah tempat kita serah segala-galanya. Mudah-mudahan amal kita, kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita sentiasa hidup, hati yang tidak mati, hati yang sentiasa hidup, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah basahilah lidah-lidah kita dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu dulu pada pagi ini. Yang baik itu pada petang inilah, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu adalah kekurangan diri yang hirna ini, yang kerdi ini, kepada Allah memohon keampunan ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.